Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang pasaran persaingan sempurna. Saya akan mulakan dengan pengenalan dan juga teori. Baiklah, saya mulakan dengan definisi. Pasaran persaingan sempurna merupakan satu industri ataupun satu pasaran yang terdapat banyak firma dan juga banyak pengguna, iaitu penjual dan pembeli. Selain itu, harga barang tidak ditentukan oleh penjual ataupun pembeli, tetapi harga ditentukan oleh permintaan pasaran dan juga penawaran pasaran. Barang bertindak sebagai barang homogen, iaitu harga pasaran yang menentukan barang. Seterusnya, kita beralih kepada ciri-ciri pasaran persaingan sempurna. Seperti yang saya katakan pada awal-awal tadi, firma bertindak sebagai penerima harga saja untuk menjualkan kepada pengguna, iaitu sebagai price taker, oleh kerana pasaran yang menentukan harga barang pasaran. Firma bebas untuk keluar masuk pasaran persaingan sempurna kerana barang yang dijual adalah barang yang tidak terhad, mudah untuk didapati. Dan juga dalam pasaran persaingan sempurna ini terdapat banyak penjual, iaitu banyak firma dan juga banyak pembeli. Baiklah, saya akan teruskan dengan tokoh yang menemui ataupun tokoh pasaran persaingan sempurna. Teori pasaran persaingan sempurna ini telah ditemui oleh seorang tokoh yang bernama Edward H. Chamberlain pada 1930. Dan banyak tokoh-tokoh lain di Eropah dan juga di Asia yang menyokong teori ini, tetap dengan kata yang berlainan tetapi isi yang sama. Banyak firma dan pengguna dalam pasaran, bebas untuk keluar masuk, harga barang adalah homogen, iaitu ditentukan oleh pasaran, penjual tidak berhak untuk menentukan harga pasaran. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Atika binti Yahya akan menerangkan bagaimana hendak mengira keuntungan maksima menggunakan kaedah QD dan QS dalam pasaran persaingan sempurna. Seperti anda lihat dalam gambar raja di atas, terdapat dua kelok, iaitu kelok PC Industry dan PC Firm, di mana pada kelok PC Industry, S Industry dan D Industry bersilang pada harga PM, dan PC Firm MC bersilang dengan kelok MR pada kuantiti PM, di mana keuntungan ekonomi pada kotak biru tersebut. Okey, sekarang kita teruskan kepada pengiraan. Seperti yang diberikan dalam kelok ini, QD dan QS telah diberikan, iaitu QD bersamaan 200 tolak 25 MP dan QS ialah bersamaan 100 P tolak 300. Jadi di sini juga diberikan kos sud firma, iaitu MC sama dengan 2 tambah 2Q. Jadi berapakah yang dihasilkan oleh firma tersebut? Jadi P sama dengan MC. Kita hendak mencari harga keseimbangan menggunakan QD dan QS. Jadi penyelesaiannya, QD sama dengan QS, jadi kita masukkan sahaja yang diberikan di atas tersebut ke dalam formula ini. Jadi 200 tolak 25P bersamaan 100P tolak 300. Kemudian kita akan mendapat harga RM4 seperti di atas. Jadi kita memasukkan semula harga itu ke dalam mana-mana QD atau QS. Jadi saya memilih QD. Jadi 200 tolak 25P, di mana harga P ialah RM4 dan kita akan mendapat kuantiti sebanyak 100 unit. Jadi P sama dengan MC. Jadi harga bersamaan RM4. Kemudiannya P sama dengan MC bersamaan 4 sama dengan 2 tambah 2Q. Dan kita selesaikan akan mendapat Q sama dengan 1. Okey, sekian itu sahaja. Okey, kita boleh lihat formula yang pertama, iaitu P bersamaan dengan MC atau harga bersamaan dengan kos sud. Okey, kita lihat contoh soalan yang terdapat dalam slide ini. Okey, kita lihat apabila
P bersamaan dengan 10 dan TC bersamaan dengan 30 tambah 0.3 tambah dengan 0.01 Q kuasa 2. Okey, kita nak dapatkan MC, kita lakukan pembezaan bagi MC di mana bagi TC di mana kita akan buang 30 dan manakala 0.3 Q kita akan buang Q, dia akan jadi 0.3 dan 0.05 Q ni pula kita akan bawa kuasa 2 ni pergi ke depan dan dia akan jadi 0.1 Q. Maknanya jawapan MC ni adalah 0.3 tambah dengan 0.1 Q. Okey, itu MC. Kali ni kita lihat pula, kita guna balik formula yang pertama sekali iaitu MC equal to PC equal to MC, di mana kita lihat 0.3 tambah dengan 0.1 Q, okey, bersamaan dengan 10. Jadi bila kita masukkan dan kita alihkan jalan kira ini, maka kita akan dapat unit bagi Q adalah sebanyak 97 unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nuria Safriani binti Zalani Nasti di 20171077 671. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini dengan menjelaskan untung normal bagi pasaran persaingan sempurna. Baiklah, pada tingkat keseimbangan apabila hasil purata iaitu AR bersamaan dengan kos purata iaitu AC, firma akan menikmati untung normal. Baiklah, untung normal merupakan untung yang harus diperoleh oleh firma supaya dapat meneruskan operasinya. Jika tidak, firma tersebut perlu menutup operasi. Apabila TR sama dengan TC, maka firma akan menikmati untung normal pada tingkat MC bersamaan dengan MR bersamaan dengan P dan juga AR, di mana AR perlu sama dengan AC dan AR perlu melebihi AVC. Baiklah, berdasarkan graf yang saya paparkan di sebelah menunjukkan untung normal adalah pada AR bersamaan dengan EQ, manakala AC bersamaan dengan EQ. Baiklah, bagi mendapatkan untung per unit, EQ perlu ditolak dengan EQ dan hasilnya kosong. Jadi hasil kosong itu menunjukkan bahawa untung normal dapat dicapai pada pasaran persaingan sempurna. Baiklah, untuk mendapatkan untung normal juga kita perlu mengetahui atau mendapatkan TR perlu bersamaan dengan TC. Jadi pada tingkat tersebut untung normal dapat dicapai bagi pasaran persaingan sempurna. Jadi secara ringkasnya kita dapat simpulkan di sini bahawa apabila pasaran persaingan beroperasi, jadi kita perlu melihat kepada hasil purata dan juga kos purata. Hasil purata dan kos purata perlu sama agar firma tersebut dapat meneruskan operasinya. Jadi di situ kita dapat menunjukkan bahawa untung normal dapat dicapai. Keluk shutdown mempunyai beberapa elemen, iaitu pertama MC ataupun marginal cost, kedua ABC ataupun average variable cost, ketiga ATC average total cost dan juga akhir sekali MR iaitu marginal revenue. Shutdown berlaku apabila harga berada di bawah ABC dan juga ATC ataupun apabila garis MC bersilang dengan garis ABC. Mengapa shutdown berlaku? Shutdown berlaku kerana hasil tidak mampu menanggung ABC sepenuhnya. Hal ini disebabkan firma mengalami kerugian sebanyak AFC iaitu kos tetap dan juga sebahagian ABC iaitu kos berubah. Oleh yang demikian, firma terpaksa mengambil keputusan untuk shutdown. Firma terpaksa mengambil keputusan untuk shutdown kerana jumlah kos ataupun total kos melebihi total revenue ataupun jumlah hasil. Penentuan keseimbangan jangka panjang firma pasaran persaingan sempurna. Dalam jangka masa panjang, firma pasaran persaingan sempurna mencapai keseimbangan dengan memperoleh untung normal sahaja. Keadaan ini disebabkan wujudnya keluar masuk firma dalam pasaran.
Berikut merupakan dua gambar rajah berkaitan dengan proses keseimbangan jangka panjang. Yang pertama ialah penyesuaian untung lebih normal kepada untung normal, dan yang kedua ialah penyesuaian untung kurang normal kepada untung normal. Berikut merupakan gambar rajah jangka masa panjang. Keuntungan kurang normal kepada untung normal terjadi apabila keseimbangan tercapai MC sama dengan MR di titik E1 pada harga P1 dan Q1. Pada tingkat keseimbangan ini, jumlah hasil firma ialah OP1 E1 Q1, manakala jumlah kos firma ialah O MAQ1 dan firma mengalami kerugian sebanyak P1 MAE1. Kerugian ini akan mendorong sesetengah firma keluar dari pasaran, menyebabkan kuantiti penawaran pasaran berkurang. Oleh itu, tingkat harga akan meningkat sehingga keseimbangan baru dicapai pada titik iaitu pada harga P0 firma akan mendapat untung normal sahaja. Keuntungan lebih normal kepada untung normal pula berlaku apabila keseimbangan tercapai apabila MC sama dengan MR pada titik E2 iaitu pada harga P2 dan Q2. Pada tingkat keseimbangan ini, jumlah hasil firma ialah OP2 E2 Q2, manakala jumlah kos firma ialah ORB Q2 dan firma mendapat untung lebih normal sebanyak RP2E2B. Untung lebih normal akan mendorong kemasukan firma baru, menyebabkan kuantiti penawaran di pasaran bertambah. Oleh itu, tingkat harga akan menurun sehingga keseimbangan baru dicapai pada titik E0 pada harga P0 dengan firma hanya akan mendapat untung normal sahaja. Kesimpulannya, pasaran persaingan sempurna dapat disimpulkan sebagai suatu struktur pasaran atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasaran. Pasaran persaingan sempurna merupakan pasaran barang yang ideal kerana mempunyai ciri-ciri yang memaksimumkan kesejahteraan rakyat.